Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang sukar dipercayai telah berlaku. Cik Alia, adakah benar di negara ini, setiap kali pipe air dipulas, akan ada bekalan air bersih yang tidak berkesudahan? Tanya Joseph Bett, seorang juru tera yang telah menghabiskan 15 tahun menggali telaga di kawasan Ganze, utara Kenya, dengan suara yang terketar-ketar. Ini adalah pertanyaan daripada seorang lelaki yang mempertaruhkan nyawanya untuk menggali telaga bagi penduduk kampung yang terpaksa berjalan sejauh 50 km untuk mendapatkan 1 liter air. Ini berlaku semasa mereka terkandas selama 3 hari di Kuala Lumpur akibat kesilapan jadwal persidangan antara bangsa. Tahukah Anda, mereka yang bekerja dalam persekitaran yang getir di mana setitis air boleh menentukan hidup dan mati seluruh kampung, telah menangis teresak-esak di sebuah kolam air panas awam di Selangor. Mereka hampir pengsan apabila melihat air melimpah ruah dari pipe di bilik hotel. Mereka terdiam 1000 bahasa, melihat betapa murahnya harga air botol yang dijual di kedai serbaneka. Mereka telah memberitahu saya dengan pengalaman mereka sendiri, betapa ajaibnya bekalan air yang melimpah, yang sering kita pandang remeh. Air yang dapat kami gali dari telaga kami selama setahun, tidak sebanyak air yang mengalir dari pipe di sini dalam 1 hari, kata Samuel Mwangangi, seorang pakar penggali telaga berusia 35 tahun, sambil menahan sebak. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati saya yang bertugas sebagai penterjemah mereka. Apakah harapan yang mereka temui di Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan air, semasa perjuangan mereka menentang kemarau yang berterusan? Hari ini, saya akan ceritakan kepada Anda kisah ajaib selama 3 hari yang dialami oleh wira-wira modern ini yang berjuang di benua Afrika untuk membawa air kepada kehidupan di bumi Malaysia. Saya percaya, selepas mendengar kisah ini, Anda juga akan merasai semula perasaan syukur setiap kali air mengalir dari pipe Anda. Sebelum kita bermula, jika Anda sudi, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Ia akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk menyampaikan lebih banyak kisah yang mengharukan seperti ini kepada lebih ramai orang. Terima kasih. Selamat sejahtera semua, saya Alia, seorang perunding pembangunan antarabangsa dalam bidang pembangunan sumber air. Selama 25 tahun, saya telah menyokong proyek penggalian telaga di kawasan-kawasan yang kekurangan air di seluruh dunia. Namun, pengalaman selama 3 hari di Kuala Lumpur pada bulan November tahun lalu adalah peristiwa yang paling menyentuh dalam hidup saya. Pada hari itu, saya bertanggung jawab ke atas 10 orang pakar penggali telaga dari wilayah Turkana di utara Kenya. Mereka pada asalnya dijadwalkan terbang dari Nairobi ke Geneva untuk menghadiri persidangan pembangunan sumber air Afrika Anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walau bagaimanapun akibat kesilapan penerbangan, mereka terpaksa transit melalui Malaysia dan kelewatan penerbangan sambungan menyebabkan mereka terkandas secara tidak dijangka di Kuala Lumpur selama 3 hari. Wilayah Turkana, tempat asal mereka, adalah salah satu kawasan yang paling teruk terjejas akibat kekurangan air di dunia. Purata hujan tahunan di sana kurang daripada 200 mm, tidak sampai 1/10 daripada jumlah hujan di Kuala Lumpur. Untuk sampai ke sumber air terdekat, perjalanan sehala mengambil masa 6 jam berjalan kaki. Wanita dan kanak-kanak menjunjung tong air seberat 20 liter di atas kepala mereka. Itulah realiti kehidupan yang kejam di sana. Ketua pasukan, Joseph Bett, setelah menamatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan awam di sebuah universiti di Kenya, telah mendedikasikan 15 tahun hidupnya untuk kerja-kerja penggalian telaga di wilayah ini. Sehingga kini, beliau telah menggali lebih 150 buah telaga, membekalkan air bersih kepada lebih 50.000 penduduk kampung. Namun, akibat kemarau, paras air bawah tanah semakin menurun setiap tahun, memaksa mereka menggali lebih dalam. Pakar penggali telaga, Samuel Mwangangi, menggabungkan teknik penggalian tradisional yang diwarisi daripada bapaknya dengan jentera modern. Beliau mampu mencari sumber air dengan tepat, walaupun dalam keadaan geologi yang sukar. Telaga yang digalinya dikenali sebagai telaga keajaiban karena mampu mengeluarkan mata air jernih walaupun di tempat yang dianggap mustahil untuk ada air. Grace Wanjiku, seorang juru teknik kualiti air, adalah antara segelintir juru teknik wanita di Kenya. Beliau bertanggung jawab untuk menguji keselamatan air yang digali, memastikan penduduk kampung dapat meminumnya dengan selamat. Menjaga kualiti air adalah tanggung jawabnya. Melindungi penduduk kampung daripada penyakit bawaan air yang tercemar adalah misinya. Ramai daripada pakar ini tidak pernah melihat air mengalir dari pipe seumur hidup mereka. Di kampung halaman mereka, air sama ada dipam dari bawah tanah yang dalam atau diangkut dari tempat yang jauh. Untuk mendapatkan 1 liter air, ia memerlukan masa berjam-jam
dan air itu terlalu berharga untuk digunakan selain daripada untuk minum. Pada malam 20 Oktober, setibanya di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur Klia, kejutan pertama menanti mereka di tandas lapangan terbang. Apabila tangan didekatkan pada pipe sensor, air mengalir keluar dengan deras. Air itu jernih dan bersih. Joseph bertanya kepada saya, "Adakah air ini benar-benar boleh diminum?" Saya menjawab, "Walaupun rakyat Malaysia lazimnya merebus atau menapis air sebelum minum, air ini sebenarnya telah dirawat di loji air dan sangat bersih serta selamat. Dan lihat di sana, terdapat banyak mesin penapis air minuman percuma di mana-mana." Saya melihat mereka berjalan ke arah salah satu mesin penapis air, menekan butang, dan air sejuk serta air panas terus mengalir keluar. Wajah mereka menunjukkan rasa tidak percaya. Di kampung kami, air yang dipam dari telaga pun perlu direbus sebelum diminum. Tetapi di sini, ada mesin yang boleh mengeluarkan air sejuk dan panas secara terus. Di dalam bus dalam perjalanan dari lapangan terbang ke hotel, mereka merenung pemandangan malam Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap. Lebuh raya diterangi oleh ribuan lampu, dan di kejauhan, menara berkembar Petronas bersinar megah. Apabila saya menjelaskan bahwa setiap cahaya itu mewakili sebuah rumah yang menikmati bekalan air pipe dan elektrik sebagai suatu kelaziman, mereka terdiam. "Adakah semua bangunan dan pangsa puri yang bercahaya itu mempunyai pipe air?" tanya Samuel dengan kagum. "Ya, dan dari setiap pipe itu mengalir air yang bersih," jawab saya. Suasana di dalam bus menjadi sepi dan penuh khayalan. Setibanya di hotel di kawasan Bukit Bintang dan dibawa ke bilik masing-masing, kejutan sebenar yang pertama berlaku. Sebaik sahaja Grace memulas pipe di singki bilik air, dia melihat air mengalir keluar dengan begitu deras sehingga dia terduduk di lantai, tidak percaya. Begitu banyak air. Hanya dengan memulas pipe, dengan tangan yang terketar-ketar, dia menadah air itu dan merasanya dengan cermat. Serta-merta, air mata mula mengalir di pipinya. Air ini sangat manis, lebih bersih daripada air telaga yang pernah saya uji. Bagaimana ini mungkin? Di bilik sebelah, Joseph turut mengalami kejutan yang sama. Bukan sahaja pipe di bilik air, malah pancuran mandian juga mengeluarkan air panas yang banyak, membuatkannya terpegun. Di kampung kami mandi sebulan sekali hanya dengan mengelap badan menggunakan sebaldi air. Tetapi di sini, orang boleh mandi dengan begitu banyak air bersih setiap hari. Malam itu, mereka sukar untuk tidur. Mereka membuat panggilan antara bangsa ke kampung halaman dari bilik hotel. Samuel menelepon ibunya. "Mak, saya berada di tempat yang seperti surga. Pula sahaja pipe air yang lebih bersih daripada air telaga kita mengalir keluar tanpa henti, dan ada air panas juga, Mak." Dari hujung talian, kedengaran suara ibunya yang risau. "Mana mungkin, Samuel? Kamu demam ke?" Keesokan paginya, mereka bangun awal untuk memastikan air pipe itu masih ada, untuk mengesahkan bahwa pengalaman semalam bukanlah mimpi. Dalam perjalanan ke restoran untuk sarapan, mereka melihat sebuah hiasan air terjun di lobi hotel dan sekali lagi terkejut. "Menggunakan air untuk hiasan? Betapa mewahnya!" bisik Grace. Joseph mengira, air sebanyak ini boleh menampung kehidupan 50 orang di kampung kami selama sebulan. Semasa sarapan, ada lagi kejutan menanti. Gelas minuman di atas meja dipenuhi dengan ais. Ais diletakkan di dalam minuman juga. David Akeo, seorang lagi juru teknik, bertanya dengan mata yang terbeliak. "Ya, di Malaysia cuacanya panas, jadi orang ramai suka menambah ais dalam minuman mereka. Kedai-kedai yang menjual minuman seperti ini ada di mana-mana," saya menjelaskan. Mereka menggelengkan kepala. Di tempat kami, memikirkan tentang elektrik dan air yang diperlukan untuk membuat ais sudah menjadikannya sesuatu yang sangat mewah. Di sini, ia hanya diletakkan di dalam minuman untuk dibiarkan cair. Selepas sarapan, kami melawat salah satu fasiliti loji rawatan air di Selangor. Ini adalah lawatan khas yang diaturkan serta-merta karena mereka menunjukkan minat yang mendalam terhadap sistem bekalan air di Malaysia. Setibanya di loji rawatan air Sungai Selangor, mereka terpukau dengan skala fasiliti tersebut. Setiap hari, berjuta-juta tan air mentah dari Sungai Selangor dipamasuk dan dirawat melalui proses rawatan termaju untuk dijadikan air minuman. Skala operasi yang begitu besar membuatkan mereka terdiam, sukar untuk percaya. Mereka menukar air sungai menjadi air minuman secara terus, kata Samuel dengan takjub. Di tempat kami, sungai akan kering sepenuhnya semasa musim kemarau. Walaupun ada air, ia berlumpur dan tidak boleh diminum langsung, Grace membandingkan. Semasa mendengar taklimat mengenai proses rawatan, mereka tekun mencatat nota. Mereka amat tertarik dengan sistem penapisan pelbagai peringkat dan proses pembasmian kuman menggunakan klorin.
Kalaulah teknologi ini dapat dibawa ke kampung kami, berapa banyak nyawa yang dapat diselamatkan? Kata Joseph dengan nada terharu. Kaki tangan Loji menjelaskan bahwa di Malaysia adalah satu kelaziman untuk air yang selamat diminum mengalir dari setiap pipe di rumah. Mendengar ini, salah seorang daripada mereka mula menangis. Jumlah air yang kami gali dari telaga kami sepanjang hidup. Fasiliti ini boleh membekalkannya dalam masa 1 jam sahaja. Dalam penerangan mengenai sistem perpaipan, mereka terkejut mendengar tentang rangkaian pipe air yang menjangkau ribuan kilometer di seluruh lembah Klang. Di kampung kami, air diangkut dari telaga ke setiap rumah menggunakan tenaga manusia. Tetapi di sini, pipe air disambungkan terus ke setiap rumah, keluh David. Seterusnya, kami memutuskan untuk pergi ke sebuah kolam air panas awam di Selangor. Ini juga merupakan permintaan khas daripada mereka. Mereka ingin merasai sendiri pengalaman rakyat Malaysia mandi dan berendam dengan menggunakan air yang banyak. Setibanya di sana, kami disambut mesra oleh seorang makcik di kaunter. Karena jarang melihat tetamu dari luar negara, dia dengan ramah, dalam bahasa Melayu bercampur Inggris mudah, menerangkan cara-cara untuk masuk ke kolam. Di bilik persalinan, riak wajah mereka seolah-olah sedang menyertai satu upacara suci. Bagi mereka, membersihkan badan dengan air sebanyak ini adalah pengalaman pertama seumur hidup. Sebaik sahaja melangkah masuk ke kawasan mandi, mereka tergamam. Sebuah kolam besar dipenuhi dengan air panas jernih yang mengeluarkan uap. Pemandangan itu seakan-akan mimpi. Semua ini, air untuk mandi? Tanya Samuel dengan suara yang gemetar. Ya, dan ini adalah mata air panas semula jadi yang mengalir tanpa henti, jelas saya. Mereka terdiam 1000 bahasa. Fase pertama, yaitu membersihkan badan, sudah cukup untuk menimbulkan emosi yang mendalam. Air suam yang melimpah dari pancuran mandian membuatkan setiap seorang daripada mereka mula menangis. Joseph terduduk di lantai sambil menangis. Ya Tuhan, adakah kemewahan seperti ini dibenarkan? Orang-orang di kampungku hanya mengelap badan dengan secawan air. Grace juga berkata sambil menahan sebak. Wanita-wanita di kampungku berjalan berjam-jam setiap hari untuk mendapatkan air. Tetapi di sini, hanya dengan memulas pipe, air bersih ini mengalir tanpa henti. Peter Odiambo, juru teknik muda, menadah tangan di bawah pancuran mandian dan berdoa, "Nenek moyangku, adakah aku telah sampai ke surga?" Dikelilingi oleh air yang begitu bersih dan hangat. Perasaan terharu memuncak apabila mereka masuk ke dalam kolam air panas. Apabila bahu mereka terbenam di dalam air suam itu, kesemua mereka menangis tersak-esak. Sukar dipercayai, seluruh badan diselubungi air suam. "Bagaimana boleh ada kemewahan seperti ini?" kata Samuel. "Di kampung kami, walaupun kami basah kuyup ditimpa hujan, kami tidak pernah dikelilingi oleh air sehangat ini. Adakah ini mimpi?" bisik David. Mereka mula teringatkan keluarga di kampung halaman, berharap suatu hari nanti istri dan anak-anak mereka dapat merasai pengalaman ini. Joseph berkata sambil merenung jauh, "Ibu saya sakit pinggang setiap hari karena mengangkut air. Alangkah leganya jika ada air panas sebegini." Seorang pakcik warga Malaysia di dalam kolam itu melihat keadaan mereka dan menyapa dengan ramah. "Datang dari jauh ya, penat tuh. Berendam lama sikit, bagus untuk badan." Kata-kata yang penuh dengan kemesraan rakyat Malaysia itu membuatkan mereka lebih terharu. Rakyat Malaysia menikmati kemewahan ini sebagai perkara biasa. "Tetapi mereka masih begitu baik kepada kami orang asing," kata Grace dengan penuh kesyukuran. Selepas berendam selama lebih sejam, wajah mereka kelihatan seperti dilahirkan semula. Bukan sahaja badan, malah jiwa mereka juga terasa dibersihkan. "Pengalaman ini sungguh luar biasa," kata Samuel dengan wajah yang berseri-seri. Semasa meninggalkan kolam air panas, makcik di kaunter memberikan sehelai tuala kecil yang mempunyai logo kolam air panas kepada setiap seorang daripada mereka. "Ini buat kenang-kenangan. Makcik harap suatu hari nanti, negara kamu pun semua orang boleh mandi dengan selesa." Mendengar kata-kata itu, mereka menunduk hormat sebagai tanda terima kasih. Pada waktu petang kami melawat muara Sungai Klang, karena mereka ingin melihat bagaimana air sungai mengalir ke laut. Sebaik sahaja melihat permukaan sungai yang luas, mereka sekali lagi terpegun. Begitu banyak air, tetapi air masin tidak boleh diminum, kata David dengan riak wajah yang bercampur baur. Di tempat kami, purata hujan tahunan hanya 200 mm. Tetapi di sini, ada air yang tidak terhingga walaupun tidak boleh diminum. Sungguh ironik, kata Samuel sambil berpikir. Di sebuah mesin penapis air berhampiran stesen LRT, mereka sekali lagi merasai air pipe Malaysia. Laut berada begitu dekat,
tetapi air tawar yang keluar dari pipe. Apakah teknologi ini? Tanya Grace dengan kagum. Saya menjelaskan kepada mereka tentang teknologi pengurusan sumber air, tetapi yang paling memberi kesan kepada mereka adalah sikap rakyat Malaysia yang tidak membazir walaupun sumber air melimpah. Melihat kanak-kanak yang bermain di taman tepi sungai menghargai air di dalam botol minuman mereka membuatkan mereka kagum. Walaupun air banyak, semua orang masih menghargainya. Inilah kemakmuran yang sebenar, kata Joseph sambil mengangguk setuju. Makan malam itu, mereka turut merasai budaya makanan Malaysia, terutamanya amalan membasuh tangan sebelum makan dan bersyukur atas makanan meninggalkan kesan yang mendalam. Kami juga membasuh tangan sebelum makan. Tetapi kami hanya menggunakan sedikit air yang berharga. Di sini, tangan boleh dibasuh dengan bersih menggunakan air yang mencukupi, Peter membandingkan. Apabila menghirup sup ayam jernih yang dihidangkan, mereka lebih terkejut. Sup yang jernih dan lazat seperti ini pastinya hanya boleh dibuat dengan air yang bersih, kan? Kata Samuel sambil melihat ke dalam mangkuk supnya. Di tempat kami, air untuk memasak juga terhad. Tetapi di sini, air berkualiti tinggi boleh digunakan tanpa had untuk memasak sup, kata David dengan rasa cemburu. Pada pagi hari kedua, mereka melawat sebuah kedai serbaneka. Harga air botol yang mereka lihat di sana sekali lagi mengejutkan mereka. 600 ml air hanya berharga RM2. Joseph menunjukkan riak wajah tidak percaya. Di kampung kami, untuk mendapatkan air bersih sebanyak ini, kami perlu menggali telaga. Di sini, ia boleh dibeli dengan hanya RM2. Samuel mengira-ngira kadar pertukaran mata wang. Yang lebih mengejutkan mereka ialah kepelbagaian jenis air yang dijual. Air mineral, air ion beralkali, air berkarbonat, air berperisa pelbagai jenis air tersusun di rak. Air pun ada jenis-jenisnya. Kami sudah bersyukur asalkan ada air, kata Grace sambil termenung. Apabila bertanya kepada pekerja kedai, dia tersenyum dan berkata, orang ramai memilih berdasarkan cita rasa mereka. Memilih berdasarkan cita rasa? Betapa mewahnya, bisik Peter. Pada sebelah paginya, kami berpeluang melawat sebuah rumah kediaman biasa di Subang Jaya. Ini adalah lawatan istimewa yang diatur melalui seorang rakan. Kami melawat keluarga Encik Ahmad yang mempunyai 4 orang anak, dan melihat cara keluarga Malaysia menggunakan air. Melihat air yang deras mengalir dari pipe dapur, sekali lagi membuatkan mereka terpegun. Memasak, membasuh pinggan, semuanya menggunakan air pipe yang bersih, kata Grace terharu. Melihat Puan Zainab, istri Encik Ahmad, mencuci sayur-sayuran di bawah air pipe yang mengalir membuatkan mereka sangat tersentuh. Di kampung kami, sayur-sayuran dibersihkan dengan menggosoknya dengan pasir. Air terlalu berharga untuk digunakan untuk mencuci sayur, Samuel membandingkan. Tetapi yang paling mengejutkan ialah tandas. Apabila saya menerangkan fungsi bidet tandas yang menggunakan air suam untuk membersih, mereka terdiam. Di kampung kami, jumlah air untuk sekali pam tandas ini cukup untuk kegunaan sebuah keluarga 4 orang selama sehari. Dan di sini, mereka menggunakan air suam untuk membersihkan bahagian bawah badan, kata Samuel dengan wajah yang serius. Encik Ahmad menunjukkan kepada mereka kepala pancuran mandian yang mempunyai label penjimatan air dan amalan bijak seperti mengumpul air basuhan beras untuk menyiram pokok bunga. Walaupun air banyak, mereka tidak membazir. Sikap ingat akan sumber air rakyat Malaysia ini sungguh hebat, kata Grace dengan kagum. Anak lelaki Encik Ahmad yang berada di Darjah 5 menunjukkan kepada kami laporan kerja sekolahnya semasa cuti mengenai kepentingan sumber air. Cikgu ajar kami untuk menghargai air, karena masih ramai orang di dunia yang tiada air untuk diminum, kata budak lelaki itu. Dalam laporan itu mereka menemui gambar-gambar mengenai kekurangan air di Afrika dan berasa terkejut. Kanak-kanak di Malaysia pun tahu tentang keadaan kami, kata Joseph terharu. Pada sebelah petang, kami melawat menara berkembar Petronas. Dari dek pemerhatian, melihat pemandangan bandaraya Kuala Lumpur, mereka sekali lagi terpesona. Semua bangunan yang padat itu, semuanya disambungkan dengan pipe air. Berjuta-juta orang boleh menggunakan air bersih pada bila-bila masa, kata David termenung. Di kawasan rehat dek pemerhatian, mereka sekali lagi menelepon keluarga di kampung halaman. Samuel menelepon ayahnya. Ayah, saya berada di sebuah negara yang seperti surga. Di sini ada air yang tidak terhingga, dan semua orang hidup dengan rahmatnya. Pada waktu senja, kami berjalan-jalan di Taman Tasik Titiwangsa. Melihat kanak-kanak bermain di pancutan air membuatkan mereka tersenyum. Kanak-kanak bermain dengan air. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di kampung kami, kata Grace dengan gembira. Pada pagi hari terakhir, mereka menyatakan hasrat untuk bangun awal dan merasai pengalaman kolam air panas sekali lagi. Ini adalah pengalaman paling mewah dalam hidup kami,
Kami ingin merasai kebahagiaan ini sekali lagi, kata Joseph dengan bersungguh-sungguh. Di dalam kolam air panas pada waktu pagi itu, mereka berendam dengan tenang sambil mengimbas kembali pengalaman 3 hari itu. Kami adalah juru teknik penggali telaga, tetapi apa yang kami pelajari di Malaysia bukan sahaja tentang teknologi, tetapi juga tentang rasa syukur terhadap air, kata Samuel dengan mendalam. Semasa meninggalkan kolam air panas, makcik di kaunter memberikan mereka beberapa bungkus dodol sebagai buah tangan untuk keluarga. Ini kemesraan orang Malaysia. Kami akan sampaikan kekayaan air Malaysia dan kehangatan budi ini kepada orang-orang di kampung kami, kata Joseph dengan penuh terima kasih. Semasa mengucapkan selamat tinggal di Klia, mereka mengucapkan terima kasih kepada saya. Cik Alia, 3 hari ini telah mengubah hidup kami. Kami kini tahu bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang diberkati dengan hati yang baik dan sumber yang melimpah, kata Joseph sambil menggenggam tangan saya. Sekembalinya mereka ke Kenya, saya menerima banyak pesanan daripada mereka. Laporan daripada Joseph. Sudah sebulan sejak kami pulang dari Malaysia. Kami telah memulakan 5 proyek penggalian telaga baharu, dan setakat ini bekalan air telah bermula di 3 buah kampung. Setengah tahun kemudian, berita gembira tiba. Berkat usaha mereka, 50 buah telaga baharu telah digali di wilayah Turkana, membolehkan 30.000 penduduk kampung mendapat akses kepada air bersih. Setahun kemudian, melalui satu program kerjasama antara bangsa, antara kerajaan Malaysia dan Kenya, satu proyek bekalan air berskala besar telah dimulakan. Proyek itu memperkenalkan teknologi rawatan dan pengurusan air termaju dari Malaysia, dengan matlamat untuk menyediakan air yang selamat kepada ratusan ribu penduduk. Di antara mereka, ada yang datang ke Malaysia untuk belajar teknologi. Samuel kini sedang melanjutkan pengajian sarjana dalam bidang kejuruteraan hidraulik di sebuah universiti di Malaysia. Kini, budaya menghargai air mula dipupuk di wilayah mereka. Penduduk kampung dilaporkan memanggilnya cara Malaysia, berusaha untuk tidak membazir air. Pengalaman selama 3 hari itu bukanlah sekadar persinggahan yang tidak disengajakan. Ia adalah pertemuan antara mereka yang tahu betapa berharganya setitis air dengan sebuah negara yang tidak lupa mensyukuri nikmat air. Air yang mengalir dari pipe kita, persekitaran di mana kita boleh mandi air panas setiap hari, semua ini sebenarnya adalah anugerah ajaib di mata dunia. Wira-wira yang berjuang menentang kekurangan air ini telah mengajar kita makna sebenar kemakmuran, yaitu tidak memandang remeh apa yang kita miliki dan sentiasa bersyukur. Saya percaya, sesiapa sahaja yang mendengar kisah ini, apabila Anda membuka pipe atau mandi pada malam ini, Anda pasti akan merasakan kesyukuran yang lebih mendalam daripada biasa. Air mata yang dititiskan oleh wira-wira ini di Malaysia, yang terus mencipta keajaiban di gurun air, adalah air mata keharuan. Dan air mata itu telah berubah menjadi harapan baharu yang kini mengubah kehidupan ramai orang. Terima kasih banyak-banyak. Jika kisah yang menyentuh hati ini dapat menjadi pencetus untuk memupuk rasa syukur terhadap air dan keprihatinan terhadap dunia, itu adalah satu penghormatan bagi saya.